rahmah wal barakah, yang mana turun di tempat ini rahmat Allah dan keberkatannya. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala, maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli rahmah, untuk menjadikan kita ahli yang mendapat rahmah, wa yaj'alana min ahli barakah, dan menjadikan kita ahli yang mendapat barakah, wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la. Dan mudah-mudahan dengan sebab perhimpunan kita ini Allah himpunkan kita di syurga Allah yang tertinggi, syurga Firdaus. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, tolong sucikan hati-hati kami dari sifat munafik. Wahfaz alsinatana minal kadhib, dan peliharalah lidah-lidah kami daripada berdusta. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'da, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah sampai ke saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih beri kita nyawa, masih beri kita masa. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap manusia itu akan merasa mati, maka bila-bila masa saja dia akan menjemput kita. Maka kita nak kena faham bahawa mati itu mari kat kita. Akidah kita sebagai orang Islam, kita kena faham mati itu mari pada kita. Bukan mati kita tu dengan jantung kita tak bunyi, bukan mati kita dengan otak kita tak gerak, tak berfikir, tapi mati itu datang. Itu beza saja dengan sains itu saja. Kalau dalam sains dia kata mati ni bila jantung tak berdenyut, bila otak dah tak berfungsi. Tapi Islam dia nak kena mari, dia kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Maut tu dia datang jumpa kita. Persediaan untuk mati ni kena jaga molek-molek, dan ingat mati tu hukum dia sunnah. Kena sentiasa ingat mati. Baru kita ni jadi tak tamak atas dunia, tak tamak pangkat, tak gaduh kita pasal benda dunia. Zaman kita ni bila bergaduh benda dunia, habis kuasa agama. Kita orang Islam jadi bergaduh sama kita. Ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri petunjuk pada jalan yang mau, jalan yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan rahmat Allah, kita sampai pada ke surat 15. Tajuk dia, niat ibadah diganjar sebagai ibadah. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-layl faghalabathu 'aynahu hatta asbaha kutiba lahu ma naw wa kana nawmuhu sadaqatan alayhi min rabbih. Rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah bi isnadin jayyid, wa rawahu Ibnu Hibban fi sahih min hadis Abi Dzar atau Abi Darda ala syak. Ya, ini nak beritahu di sini bahawa daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, yaitu telah sampai dengannya, yaitu dengan Abi Darda an-Nabiyyah.
Maknanya Nabi SAW bersabda, qala man ata firashahu, siapa yang mendatangi tilam dia ataupun katil dia, tempat dia tidur, wa huwa yanwi an yaquma yusalli, dan dia berniat untuk bangun malam, yusalli minal lail. Bila sebut niat nak kena faham, iaitu masa dia berniat itu dia memang nak bangun malam, bukan buat-buat niat supaya dapat pahala. Dia memang nak bangun malam. Salah satu dalil menunjukkan dia nak bangun malam dengan dia menyediakan sesuatu yang boleh mengejut dia. Sebab tak masuk akal orang yang nak bangun malam, dia tak pernah pun bangun malam, subuh pun tak pernah. Tiba-tiba niat malam tu nak tidur, saya niat nak bangun qiyamul lail besok. Dalam keadaan dia tak sediakan sesuatu yang boleh bangunkan dia. Ini bohong. Kalau betul dia nak bangun malam, dia sedia sesuatu. Agama ni jangan pandang mudah, jangan nak ambil mudah. Bukan pandang mudah, dia memang mudah. Kecuali bagi orang-orang yang Allah hijabkan dia, dia nampak susah agama. Jadi susah agama. Lebih-lebih bila kita tak faham agama tu pada maksud dia yang sebenar. Baru ni saya pergi umrah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima amalan dan juga sahabat-sahabat. Cuma ada sahabat tanya, Ustaz, masa saya kat Madinah, sebab saya pergi Madinah dulu, Ustaz, kami ketika di Madinah, kami rasa tenang sangat, ibadah rasa lazat. Tapi bila sampai Mekah ni rasa seraput rasa. Ibadah menjadi rasa macam tak sunyi. Kenapa Ustaz? Sudah Mekah ni Allah, kat Madinah tu kita ziarah Rasulullah SAW. Saya kata nak jawapan pendek, jawapan panjang. Dia kata, ikut Ustaz ni kata. Saya kata, sebab kamu bila mari Mekah ni, kamu tinggal Rasulullah di Madinah. Itu pasal rasa susah kat Mekah. Tuan-tuan bila di Madinah tu rasa tenang. Saya tak tahulah kalau dia serabut sebab tawaf ke sa'i, saya tak tahulah. Tapi kalau bukan beribadat, serabut dengan orang situ, dia rasa tak seronok. Sebab di Madinah tu ada Nabi. Nabi ni pintu. Sebelum kita ni nak kenal Allah, kena ma'rifatun Nabi. Ini banyak orang leka situ. Macam mana nak kenal Allah kalau tidak kenal Nabi Muhammad SAW? Dia pintu. Banyak benda kita bila pergi umrah, ada benda yang kita tak faham. Asrar, rahsia di situ menyebabkan kita rasa sini lain, sana lain. Dan bila kita balik, kosong. Jadi saya kata kena bawa Rasulullah dalam hati kita. Dia masalahnya kita nampak tak nampak gitu. Kita nampak tinggal Rasulullah. Bila pergi Mekah ni nak sembah Allah macam mana tanpa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita ma'rifatun Nabi. Sebab nak kenal Allah ni, kita ni nak dekat dengan Allah, ingat satu hadis. Tuan-tuan duk dengar selalu kan? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ingat molek dia. Innallaha tayyibun. Allah ni suci. La yaqbalu illa tayyiban. Dan Allah tak boleh nak terima daripada makhluk dia kecuali yang suci. Tak boleh. Tuan-tuan ingat tuan-tuan suci tak? Saya, tuan-tuan, ingat kita suci tak? Tapi subhanallah, umat akhir zaman ni dia ada seorang Nabi, walaupun kita tak suci, tapi dengan sebab Nabi tu Allah terima. Iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sebab Allah dah janji dengan Nabi. Zaman Nabi Musa taubat dengan bunuh diri, bunuh sesama sendiri.
Boleh sebut, boleh baca dalam Quran. Nak kata Allah nak bagi terima tu nak kena bunuh dulu. Taubat tu ni bukan masalah murtad ataupun masalah dia bunuh orang ke, balas bunuh ke, dah. Nak bagi Allah terima balik, Allah ni suci. Tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kata apa? Dengan kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala selesai. Baik, cuba tengok hadis. Hadis ni Allah bagi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata firasha, siapa yang mendatangi tilam dia, tempat dia tidur, wa huwa yanwi ay yaquma yusalli min al-lail, dia niat nak bangun malam, faghalabathu ainah, maka ketika tu terkalah akan dia kedua mata dia. Maknanya maka telah mengalahkan akan dia kedua mata dia. Maknanya tidur. Kalau pondok dia sebut gitu, mata tu kalah dengan dia. Kita tak kuat mana. Mata boleh kalah kita. Mata kita bukan mata orang. Dalam pengajian tu Allah sadurnya badan, Allah cuti-cuti panjat bukit, hebat nak kata, kulu kili. Tapi bila pengajian tu kalah dengan mata, gitu. Habis yang kita action sangat ni pasal apa yang action sangat? Kenapa duduk atas muka bumi kita rasa takabur sangat? Kalah. Faghalabathu ainah. Kalau terjemah betul-betul, maka telah mengalahkan akan dia kedua mata dia. Kalah sungguh. Cuba tonton tengok orang bila dikalahkan mata macam mana. Kalah sungguh. Paralyzed. Hatta asbah. Lepas tu dikalahkan tu sampai ke subuh. Dikalahkan akan dia kedua mata dia sampai subuh. Maknanya kalau orang bergocoh tu kena tumbuk semua sampai subuh. Kalah semua. Bangun tumbang balik, bangun tumbang balik. Tapi Allah ni, dia punya kasih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Muhammad bagaimana dalam Sahih Bukhari Allah kata apa? Innana sanurdika fi ummatik wa la nasu'uka fihim. Sesungguhnya kami wahai Muhammad akan redha pada engkau, redha akan dikau, dan redha kami itu engkau akan nampak pada umat kau. Maknanya kalau terjemah, sesungguhnya kami akan redha engkau Muhammad pada umat kau. Maksudnya apa? Allah redha Nabi Muhammad, dan Muhammad engkau akan nampak redha tu pada umat kau. Apa maksudnya? Allah permudahkan umat Nabi Muhammad. Tidur niat tak bangun, kalah dengan mata, Allah tulis juga kutibalahu mana. Maknanya Allah tulis apa dia niat, yang mana dia tu seolah-olah sama macam orang bangun solat. Wa kana naumuhu sadaqatan alaih. Allah dah tertidur tu rasa macam tak berapa molek, tapi Nabi kata apa? Dan tidur kau tu sedekah Allah pada kau. Maknanya Allah bagi free malam tu qiyamul lail tanpa solat qiyamul lail. Sebab niat yang telus tu. Niat nak kena telus. Niat ni Allah saja yang tahu, telus atau tidak. Kita dan Allah. Dia kata wa kana naumuhu sadaqatun alaih min rabbih, ke atas dia daripada Tuhan dia. Kan itu dalam surah Al-Ikhlas kita disuruh baca. Surah Al-Ikhlas. Saya suka Imam Syarawi dia pernah sebut kalimatul ikhlas apa dia? La ilaha illallah. Imam Syarawi kata orang-orang arif billah, dia sebut permulaan kita la ilaha illallah. Last sekali Allah, tinggal Allah saja. La ilaha illallah terjemahannya apa? Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tapi orang yang sudah sampai pada akhirnya dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia dah tak sibuk dah dengan tiada Tuhan yang disembah tu. Yang dia sibuk dalam kepala dia Allah, Allah, Allah. Bas. Tak tergambar dalam fikiran dia sekutu bagi Allah. Boleh faham tak?
Kita bila sebut la ilaha illallah, masih lagi tergambar tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maknanya still ada nampak Tuhan-Tuhan lain tu, tapi kami tak sembah kecuali Allah. Imam Syarawi kata apa dia? Last sekali dia akan sampai satu tahap, dia dah tak nampak dah benda yang layak sekutu dengan Allah. Tak terfikir langsung dalam otak dia. Bila sebut Allah, 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 Allah. Bas. Orang ni dipanggil dengan mahbubiyatul zat. Orang yang cinta Allah, cinta pada zat. Disebutkan Imam Syarawi, dia kata, man ahabballahu li'ni'mati fayakhudhu an-ni'mah. Wa man ahabballahu li dzatihi fayakhudhu adh-dzat. Siapa yang cinta Allah kerana nikmat Allah, orang ni bagus tak? Bagus. Tapi hari kiamat nanti dia dapat apa? Fayakhudhu an-ni'mah. Dia dapat nikmat. Dia dapat syurga. Dia cinta Allah kerana nikmat Allah beri pada dia, maka dia besok bangkit hari kiamat, Allah bagi dia syurga. Wa man ahabba Allah li dzatihi, siapa yang cinta Allah kerana zat Allah. Kerana Allah. Kenapa suka Allah? Cinta Allah kerana dia Allah. Fayakhudhu dzat, hari kiamat dia akan ambil zat. Apa maksud ambil zat? Maknanya dia akan mendapat takrim, ta'zim daripada Allah. Allah approach dia. Allah redha dia. Dalam hadis kursi Allah sebut apa? Bila ahli syurga dah duduk dalam syurga, Allah kata, araditu wa qad a'taitukum. Kau orang macam mana sekarang ni? Redha? Puas hati? Aku telah beri pada engkau nikmat syurga. Ahli syurga kata, bala ya Rabb, wa kaifa la narda. Ya Allah, bagaimana kami tak redha? Wa qad a'taitana ma lam tu'tihi ahadan min khalqi. Engkau telah beri kepada kami sesuatu yang sebelum ni makhluk lain tak dapat, kami engkau beri. Macam mana kami boleh tak redha ya Allah? Puas hati sangat ni. Tiba-tiba Allah kata, afa'utikum afdal. Nak tak aku beri kau sesuatu yang lebih afdal daripada ni? Perganjian ahli syurga. Ahli syurga bila dengar, hal hunaka afdal? Ada apa ya nikmat di sana yang lebih afdal daripada yang ni? Yang ni dah dahsyat ni. Orang masuk neraka, yang masuk syurga last sekali pun, dia punya istana seluas langit dan bumi. Maka Allah kata, na'am, dia u'tikum ridwani, aku berikan kepada kau keredaan aku. Falam asqat alaikum ba'dahu abada, dan lepas ni aku tidak akan benci seorang pun daripada kamu. Yang mana Allah nak beritahu redha dia lebih besar, dikuatkan dengan ayat Allah. Tuan-tuan ingat tak ayat Allah? Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Taubah, tak silap saya. Kita bila buat tilawah tu sebulan sekali khatam, sebulan sekali khatam baca, mesti tuan-tuan akan jumpa ayat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Baik, apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut? Dzalika huwal fawzul azim, akhir ayatnya. Yang mana Allah sebut, Allah telah menjanjikan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya itu air. Imam Syarawi kata, jangan bayang jangan bayang ada rumah bawah dia ada air. Itu bukan syurga. Itu kiasan. Allah punya kasih kat kita. Allah nak tunjuk nikmat dia yang tak boleh bayang tu. Allah datangkan contoh yang kat dunia ni memang boleh bayang, tapi takkan jumpa macam tu. Nak kata nikmat sungguh. Imam Syarawi kata, maksud dekat situ bila air ada bawah rumah, ada masalah air tak macam kat Selangor ni ataupun kat mana-mana lah. Saya pun tak tahu ada masalah ke tak, sebab rumah saya ada je air.
Tak adalah nak sampai pergi ke tumpang mandi rumah orang atau pejabat orang tu, tak ada. Alhamdulillah. Tapi maknanya air tak ada. Maksud di situ Allah nak beritahu dekat syurga ni tak ada masalah. Apa masalah? Jumpa dekat dunia tak akan jumpa kat syurga. Nah, itu. Jangan duk berangan air bawah. Jangan kita jeri minta jal anha. Kan dulu saya ada syarahkan tentang masal perumpamaan dalam bahasa Arab kan. Kalau kita mengaji adab nusus sastra Arab, kita kena faham benda tu. Sebab hadis sahih mengatakan bahawa tidak boleh fikir syurga ni macam mana. Allah kasih kita, Allah datang benda yang kita boleh bayang. Bayang tapi takkan boleh ada dekat atas muka bumi macam tu. Tapi dekat syurga macam tu kan? Tak, lebih lagi. Tak boleh bayang. Di situ ambil makna, iaitu Allah nak beritahu, itu perumpamaan nak beritahu tak ada masalah. Air itu punca segala-galanya. Betul tidak? Dalam Quran, daripada airlah aku ciptakan segala-galanya dalam Quran. Maknanya air ni punca. Allah kata air itu bukan kita pergi ambil, bukan buka paip di bawah rumah itu. Tajri min tahtihal anhar. Lepas tu Allah kata khalidina fiha. Nikmat tu. Dan Allah kata kekal dalam tu. Dan Allah bagi apa? Masakina tayyibatan fi jannati adn. Allah bagi rumah-rumah, bukan satu rumah, rumah-rumah. Ustaz, macam mana boleh dapat rumah-rumah? Ya. Pernah baca tak satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Ulaika humul warithun. Dan mereka yang masuk syurga ni Allah gelar pewaris-pewaris. Tuan-tuan, tahu tak maksud pewaris apa dia? Pewaris ni maknanya harta orang kita ambil. Orang tu dah tak dapat harta tu, meninggal, kita dapat harta. Ulama bahas. Rupanya jumpa satu hadis. Jumpa satu hadis. Hadis yang sahih. Disebutkan bahawa Allah bila mencipta syurga dan neraka, Allah dah sediakan di syurga tu tempat-tempat untuk manusia dia semua. Dan di neraka pun tempat-tempat untuk semua. Tuan-tuan ni jangan rasa tenang, sebab tuan-tuan ada tempat di neraka dan ada tempat di syurga. Kita ada dua tempat. Kita kena pilih atas muka bumi ni nak masuk yang mana. Sebab tempat tu Allah sedia. Jadi bagi orang yang pilih neraka dan dia kekal di dalamnya, maka tempat dia di syurga tak ada orang ambil, tak ada orang apa? Duduk. Maka tempat itu Allah wariskan kepada ahli syurga. Itu yang dapat masakinah tu. Itu orang panggil ulaika humul warithun. Kita ni pewaris-pewaris, masuk syurga ni pewaris tu. Warisi tempat duduk yang orang nak sepatutnya duduk dalam tu, tak dapat. Harapan cerah yang boleh kekal dalam neraka ni, yang kufar, dan satu lagi harapan cerah orang munafik. Duduk di situ. Di darkil asfal minan nar. Duduk bawah sekali. Sebab kita kat dunia pilih nak masuk neraka. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Itu Allah bagi tu syurga. Tiba-tiba Allah kata apa? Wa ridwanun minallahi akbar. Zalika huwal fawzul azim. Tiba-tiba Allah dah sebut nikmat yang bukan main tu, tiba-tiba Allah kata redha dia itu lebih besar daripada yang atas. Dan itulah kejayaan yang besar. Nak beritahu dalam hadis kursi yang saya beritahu tu, kita dah rasa nikmat dah. Tapi yang dapat redha Allah ni, maksud dapat redha Allah ni orang panggil Allah approach dia, takrim dia, ta'zim dia. Contoh macam inilah, mudah nak bagi antum nampak sikit. Pernah tak antum pergi kenduri kahwin ke, ataupun pergi orang panggil pejabat buat apa? Apa orang panggil tu? Yang makan-makan tu? Function. Ya, function. Pergi makan-makan tu, ada yang datang tempat tu, bos approach dia. Bos datang, oh selamat datang, thank you for coming here, I'm very appreciate. Tahu apa? Macam itulah dia cakap. Dia kata, yeah, you sit here, no, yeah, please. This is your seat. Dia pun duduk dengan makanan. Yang kita datang, kau pergi ambil tahu sana. Dapat makan tak? Dapat. Dapat tak nikmat dekat function tu? Dapat. Tapi tak dapat approach.
daripada Tuhan function. Kita dapat juga masuk, dapat makan, dapat apa. Kalau ada karaoke ke apa semua, kita pun dapat nyanyi sekali kan? Tapi tak dapat pro daripada tuan rumah. Ini orang yang datang ni, tuan rumah sambut. Ini orang panggil takrim atau ta'zim. Ini bagi orang yang cinta Allah pada zat dia. Sebab dia tahu Allah ni berhak dia sembah, Allah berhak kita buat macam-macam untuk Allah kerana dia itu Allah, kerana Allah lah satu zat yang mencipta segala yang paling berkuasa, maka Allah itu layak kita sembah Allah, sebab Allah tu layak disembah. Tapi kita kebanyakannya sekarang ni banyak sembah Allah kerana nikmat yang dia bagi. Baik ke tidak? Baik. Dan Allah suruh, dan Nabi banyak ajar yang tu sebab dia tahu umat dia nak bagi yang mudah. Itu pasal dia sebut Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa, tak ada masalah. Tak ada bertembung dengan perkara ni. Dia bagi yang mudah. Nabi ni rahmat. Tapi kita kena faham, bila kita tengok Nabi, kita tengok sahabat-sahabat, dia cinta Allah kerana Allah. Zatnya Allah. Kita ni sembah Allah kadang-kadang tu yang lebih worst, yang tak bagus tu macam ayat Allah tu, wa man ya'budullah wa minan nasi man ya'budullah ala harfin fa idza asabahu khairun itma'anna bih wa idza asabathu musibatun inqalaba ala wajhihi. Tu ada di kalangan manusia ni sembah Allah ala harfin, iaitu di ketepian. Tahu tak di ketepian? Dia sembah Allah tu dekat tepi-tepi. Maksudnya sembah Allah tu tak bersungguh. Dia sembah Allah tu tidak stable, dia punya sembah tu. Bila dia sembah Allah, datang kebaikan, dia tenang dan dia buat ibadah. Tapi bila dia sembah Allah, tiba-tiba datang musibah, idza asabathu musibatan inqalaba ala wajhi, berubah tu. Malah aku nak ibadah lagi. Ibadah pun tak dapat apa. Macam-macam. Kalau jumpa ustaz, saya dah buat macam-macam ni ustaz. Saya dah begini, dah ibadat ni, dah doa saya tak henti-henti, zikir saya beratus ribu. Tapi tak banyak pun duit. Kat situ masalah. Ni saya bagi satu tip. Satu kata hikmah. Disebutkan bahawa la ta'budullaha liyu'ta. Tolong jangan sembah Allah untuk diberi sesuatu. Walakin i'budullaha liyurda. Tapi sembahlah Allah kerana hendak diridai. Fa idza radiya adhashakum bi'ata'i. Sekiranya Allah dan redha kamu, Allah akan sumbat kamu dengan pemberian dia. Maksud adhashakum ni bukan sumbat sebenarnya. Tahu tak adhashakum? Adhashakum ni macam inilah. Kalau tuan-tuan makan nasi, kita suapkan dia tu, maknanya kita ambil tu, kita suap. Selagi boleh masuk. Tu masuk. Kalau telinga tu boleh makan, dia masukkan kat telinga tu. Orang panggil adhashakum. Kalau air mengalir, kita basuh-basuh kereta, air mengalir kat kereta kita, dia lalu kat tepi-tepi, itu bukan adhashakum. Dia adhashakum ni tsunami, iaitu bila mari air tu, kalau dia langgar rumah tu dibawa sekali. Langgar lori tu dibawa sekali. Jadi orang panggil adhashakum. Dan tak risau dah, mari pemberian tu berlimpah ruah. Bila dan Allah redha. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, balik pada hadis kita ni tadi, Allah memang maha pemurah, maha pengasih. Allah bagi juga, dia tahu kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Allah bagi. Baik. Hadis ni hadis isnad dia jayyid. Bila sebut jayyid tu dalam Sahih Ibn Hibban, dia kata sahih hadis ni. Dalam ada kala Abi Darda, dia kata ala syak, iaitu kurang pasti, ada ragu dekat situ. Ya khair insya-Allah. Seterusnya, 7 pahalanya yang terus mengalir. Satu. An Anas radhiyallahu anhu qala, daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil 'abdi
7 benda mengalir untuk si hamba. Maksud mengalir pahala dia untuk si hamba. Disyarahkan situ. Ajruhunna, iaitu mengalir untuk si hamba ganjarannya, iaitu ganjaran 7 tadi tu, 7 benda tadi tu. Wa huwa fi qabri, mengalirnya maknanya sampai pada dia tu dan dia duduk dalam kubur. Ba'da mautih, bila dah duduk dalam kubur disyarahkan lagi lepas dia mati. Sebab tak ada orang duduk dalam kubur sebelum mati. Ini orang panggil tafsir, nak beritahu. Jadi disebut dekat sini dan dia dikubur dia. Cukup dah, orang boleh faham. Tapi nak kata umat akhir zaman ni barangkali dia masih tak faham lagi. Jadi Nabi syarah tadi disebut kat sini lagi fi qabri ba'da mautih, duduk dalam kubur lepas mati. Maknanya dah mati. Nak bagi, sebab ada setengah tak apa nak faham. Itu habis semua dia orang kata bid'ah. Ni aku tafsirkan betul-betul ni lepas mati. Ni tak hidup ni, mati dah. Iaitu yang pertama disebut dalam hadis ni, maknanya kita duduk kubur ni, ilmu tu duduk jalan semua. Iaitu man 'allama ilman. Yang pertama sekali orang yang mengajarkan ilmu. Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan Allah bagi keikhlasan, bersyukur pada Allah. Syukur pada Allah. Saya bersyukur pada Allah. Allah pilih orang bagi ilmu walaupun tak banyak. Tapi syukur pada Allah. Doakan saya ikhlas. Saya sungguh-sungguh. Dan doakan Allah bagi kesihatan. Man 'allama ilman, siapa yang ajar ilmu. Maksud dia bila ajar ilmu tu, orang dapat ilmu tu, orang jadi ingat Tuhan. Maknanya termasuk dalam doa yang kita selalu doa, Nabi ajar kita apa dia? Allahumma ja'alni sababan liman ihtada. Ya Allah, tolong jadikan aku ni orang yang jadi sebab bagi orang lain dapat petunjuk. Salah satunya dengan menyampaikan ilmu. Man 'allama ilman. Itu pasal kita ni bila mengaji, sampaikan ilmu pada orang. Apa yang kita mengaji, sampaikan yang mana kita boleh. Lepas tu pula bila kita mengaji tahap kita, sampaikan pada anak isteri kita. Kadang kita ni belagak, baru mengaji ilmu, lepas tu kita nak berdebat dengan orang. Orang ilmu ni tujuan dia untuk selamat dulu kat dunia ni, bukan untuk berdebat ilmu ni. Tuan-tuan kena faham molek. Bila tuan-tuan ni contoh yang mengaji di masjid surau ni, bila dapat ilmu, sampaikan pada anak isteri. Kalau kita jenis ilmu kita lebih lagi, sampaikan pada jiran tetangga kita. Ustaz cakap, Ustaz buat ke? Saya buat. Ni bukan nak faham ni. Saya nak beritahu, kita cakap, kita buat. Anak isteri kita ajar. Seminggu sekali paling kurang. Sibuk macam mana pun buka kita. Duduk ramai-ramai, walaupun anak saya kecil-kecil lagi. Yang tinggal kat rumah pun kecil. Yang kembar tu baru setahun 3 bulan. Pun duduk juga. Yang seorang lagi 6 tahun. Yang besar-besar duduk asrama. Lepas tu pula sebulan sekali saya buat tahlil di rumah saya atau di rumah jiran. Di kawasan taman saya duduk. Saya dah ada rumah sendiri. Saya duduk di kawasan tu, lot-lot tu ada dalam 10 biji rumah saya duduk. Dan saya bagi ilmu tazkirah. Saya bagi dia. Ni bukan cakap untuk tanya naik. Saya buat. Bukan tujuan saya cakap tu nak kata saya buat benda amal. Tak. Saya nak tonton buat. Saya nak beritahu saya cakap ni saya buat. Jadi tonton buat. Bukan cakap tak buat. Ini bukan untuk berdebat nak tunjuk aku alim dah. Ini untuk orang yang kita beri. Lepas tu di kampung pun, di pondok yang saya buka tu, saya buka untuk orang kampung. Banyak ada pengajian saya kat luar daripada Batu 10 tu, banyak dah batal dah. Sebab saya nak tumpul kat situ. Ini pun silat-silat ni aku pun tak tahu. Sebab surau pun banyak sana. Masjid banyak sana. Sebab rasa dah duduk situ, tanggungjawab. Sebab Abi Umar pesan saya selalu, kita ni dalam pendakwah glamour kat luar, tapi di kampung kita tu kita tak beri manfaat. Tak tahu itu pasal Abi Umar. Dia kalau dia glamour kat luar, tuan-tuan ingat dia tak glamour kat dalam ke? Tu kat sana. Dia ada pengajian dia dekat kampung dia tu, Tarim. Kalau dia duduk sana, habis semua tempat dia rawang situ. Lepas tu setiap Jumaat saya buat ziarah. Saya bukan tabligh, bukan jemaah tabligh, tapi setiap Jumaat saya buat ziarah, mengamalkan sunnah Rasulullah. Selepas Jumaat Rasulullah ziarah sahabat-sahabat dia. Ataupun hari Jumaat. Kita ziarah. Saya ziarah orang kampung, mula dengan orang-orang dewasa yang mari mengaji pondok Istiqamah tu yang tua-tua. Ziarah rumah dia.
Sekarang ni nak ziarah pula. Ziarah Tok Pengulu, ziarah Nazir Masjid, ziarah. Ada jemaah pondok pergi ziarah. Tuan-tuan ni surau. Kena buat IJK di ziarah sahabat-sahabat kita. Tak payah bagi makan, tak apa, ziarah aja Assalamualaikum. Tapi kan dia kata tabligh. Apa salah kalau tak tabligh? Tabligh kamu mulia orang tabligh. Banyak orang masuk Islam dengan sebab dia. Dia ada kelebihan dia. Kita yang tak ada lebih apa-apa ni duk komen orang ni. Buat. Kita ni ilmu ni bila dapat, apa nak guna dengan ilmu kita ni? Ilmu ni Allah beri pada kita tujuannya nak sampai pada Allah, nak masuk syurga. Bukan nak tunjuk siapa hebat, siapa tak hebat. Nak berdebat, nak tunjuk aku hebat. Jauh. Banyak lari dah kita ni mengaji ilmu untuk cari duit. Satu. Dah lari dah. Ilmu kita ada nak dapat jawatan tinggi. Satu dah. Semalam timbalan mufti telefon. Sebab timbalan mufti itu sahabat saya dulu. Usrah. Lama dah tak telefon. Dah setahun lebih, 2 tahun. Tiba-tiba telefon. Dia hantar mesej, dia kata dia telefon handset Naim pegang. Jadi dia beritahu kata Ustaz Anhar telefon Ustaz. Kata, oh, ya khair. Saya pun hantar mesej ke dia, Assalamualaikum kaifa halukum munzu zaman ma sami'na minkum khabar. Dah lama aku tak dengar khabar daripada engkau. Mabruk ala wazifatil hali. Saya kata tahniah di atas tugas yang terbaru. Terima kasih. Oh, dia kata Allah mustaqun ilaikum. Dia kata rindu apa semua telefon. Rupanya nak ajak berjumpa, dan sambil berjumpa tu nak buat program di tempat dia di Allah SWT kat mana tempat dia? Sungai Sedang. Tak, Sungai Sedang. Dekat situ. Lepas tu dia kata nak buat apa situ? Kita buat maulid, lepas tu antum berikan tausiah. Entah bukan pergi Jordan ke? Dia kata nak pergi Jordan, buat PhD kat Jordan. Lepas tu bukan entah dekat UPSI ke dulu. Ada seorang tu bukan main hebat lagi kat situ kan. Habis Syafi'i boleh bedal. Oh ya, itu madrasah lain, anak madrasah lain. Alhamdulillah. Anak tak kuat tak satu geng dengan dia. Dah lama tak telefon dah. Dah. Ento Syekh, kamu Syekh nah. Syekh kami boleh buka. Alhamdulillah, syukur. Takut yang jadi mufti ni kalau pemikiran dia lari sikit. Kabut pada. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ni man 'allama ilman, tapi dia orang tawadhu, masya-Allah. Sana hampir ni dipanggil dia. Dia orang alim, orang tawadhu, profesional, gabungan profesional agama. Dia memang dia kisas dulu. Tapi tawadhu, saya tengah ceramah kain syal saya jatuh, dia daripada jauh datang ambil kain syal saya ni kain lidah ni, dia pun letak balik kat bahu saya. Ni orang panggil layaklah tu jadi timbalan mufti. Lepas tu orang Melaka pula. Orang Selangor Piau tu, Jawa tadi. Baik, man 'allama ilman. Ni sok dalam kubur ni nampak sok, sekarang tak nampak. Dalam kubur. Au kara nahran. Ataupun orang panggil gali, orang panggil sungai untuk air mengalir. Maksud di sini bila dibuat macam tu faedah untuk orang lain. Selagi mana orang guna tempat yang digali tu, maka selagi itulah pahala dia mengalir. Kemudian dia sebut au hafara bi'ran, ataupun yang gali perigi. Maknanya perigi untuk manfaat orang ramai. Saya ada jumpa hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terror. Sekarang ni dia dekat Sudan. Dia tengah gali, ada satu orang panggil kemah pelarian Rohingya. Dia tengah gali perigi. Dia ni pakar, orang panggil pakar gali perigi. Pakar betul dia. Mana dia buat tu dalam dia tahu. Tapi bila korek dekat madrasah saya tak jumpa air. Banyak dosa sungguh saya. Jumpa air, keluar air masin. Jadi tak boleh guna. Kawasan tu memang kurang, dia tak boleh nak. Ya akhirat insya-Allah. Dia kata habis korek dah Ustaz. Tapi alhamdulillah lah dia mari ikut lain. Bila tak dapat yang tu, tiba-tiba sirim pula mari buat tapisan air. Jadi air hujan. Rupanya kami tu rezeki air dari atas, bukan air dari bawah. Sebab air hujan tu kita ada tanah, dia recycle balik. Jadi air hujan tu boleh guna balik. Dia ada buat orang panggil tapisan bawah tanah. Alhamdulillah.
Ustaz. Tu air bawah tanah, air bawah rumah. Syurga ke tu? Dah tuan-tuan, masya-Allah. Dapat yang itu, alhamdulillah. Doakan saya tuan-tuan. Saya kadang-kadang ni hari tu pun dekat Melaka makan kolesterol saya ni saya tak tahu dah tinggi mana dah ni. Bukan minta kesian dah ni. Doktor kata pun ini ustaz tapi okey lah ni, okey sebab keturunan. Dia bila keturunan tinggi pun dia okey. Selalu pening saya ni, kerak pening. Balik umrah baru ni kerak pening. Itu dekat Melaka tu teringin pula makan kambing, nasi kambing. Makan-makan malam tu macam nak tombang dah, saya baring ni tidur. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, doakan sebab saya tengah uruskan satu tanah lagi ni, doakan panjang umur saya sampai siap tanah insya-Allah. Amin. Disebutkan seterusnya, au hafara bi'ran au gharasa nakhlan, ataupun tanam pohon korma. Maknanya untuk kebaikan orang. Ini tanam pokok untuk kebaikan orang. Ni saya nak tanya tuan-tuan ni. Tuan-tuan yang tanam pokok-pokok dekat tepi rumah ni, bukan kawasan tanah rumah, yang tepi tu, luar tu, dan minta izin tak dekat taman ni? Kalau ikut muamalat saya dekat pondok dan nak masuk bab muamalat, saya terang pada anak-anak murid saya yang tua-tua tu, ini bila masuk bab muamalat ni dia rasa serba salah banyak. Kata kenapa Ustaz? Banyak serba salah. Kalau kuat iman antum, ubahkan benda yang mungkin kos tinggi. Satu, antaranya rumah bila renovate dia lebih tinggi daripada rumah sebelah dan halang cahaya matahari, pun berdosa dia kalau orang sebelah tak izin. Itu bab haram hukum ni, boleh sampai hukum haram. Lainlah kalau rumah tu dibina memang semua tinggi macam tu, tiba-tiba dia buat tinggi lagi, terhalang cahaya, maka berdosa dia. Dia kena minta izin orang sebelah. Tuan-tuan tanam pokok yang dekat depan rumah tu, dekat pagar depan rumah, itu tempat tu bukan hak tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan tanam pokok pisang, orang makan jangan marah. Sebab tu hak jalan. Dia boleh datang sambil ambil pokok pisang tu, buah pisang. Hatta pokok kita tanam dalam tanah pun, tapi dia terjuntai ranting dia ke tanah orang lain, tu pun ada perbahasan dalam bab perkongsian. Ni tuan-tuan, dahlah tanam pokok yang tak ada buah. Pokok bunga kau tanam, boleh makan daun tu. Kalau tanam pokok pisang tahan lagi. Itu pasal setengahnya menyebutkan dalam bab muamalat ni, kalau nak tanam sesuatu yang bukan di jalan kita, macam tanam perumahan ni di depan, kena minta izin setiap pintu rumah untuk dibuat. Sebab itu jalan tempat orang jalan, bukan rumah kita, bukan hak kita dalam bab muamalat, hukukul ibad. Saya senang. Itu pasal kat rumah saya, kat jalan, kat tempat saya tu saya tak tanam. Tapi saya nak tanam pun boleh, sebab ada 10 biji rumah je situ. Kalau nak pergi setiap pintu pun tak hal lah. Kita buat suka hati sebab jahil, keilmu kurang kita. Banyak buat benda tu. Kadang Allah mak pokok dah cantik dah Ustaz. Ustaz ingat murah ke saya beli pokok ni? Kat situ ujian ilmu. Ujian ilmu kat situ. Tapi saya dah jumpa Tok Mulu kata okey. Bukan Tok Mulu seorang duduk sini. Dalam bab ni semua. Mana kalau ada balai raya bila berkumpul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya minta izin tanam pokok dekat tempat jalan tu, boleh ke? Boleh, tanahlah, sedap juga mata mana. Okey, settle. Tapi kalau tanam pokok, saya sadang tanam pokok pisang, syarat dia bila orang lalu orang boleh makan, sebab tu bukan tanah kita. Kalau macam tu tak nak tanam lah, selesai masalah. Okey. Banyak benda, banyak. Bab hutang, bab jual beli, bab apa, banyak kita ni kadang. Di zaman tabi'in, saya tak silap saya, Sufyan Ats-Tsauri, di zaman Sufyan Ats-Tsauri, dia kata bila aku pergi ke pasar, aku dapati di situ 70% perniagaan mereka berlawanan dengan muamalat yang diajar dalam Islam. Itu zaman Sufyan Ats-Tsauri. Tuan-tuan ingat zaman kita apa cerita tuan-tuan? Tu dekat Uptown tu. Siapa pergi biasa Uptown? Saya tak pergi Uptown, saya pergi Paris kalau nak beli barang. Itu confirm dah tak betul lah sana tu. Bak jual beli, bak umur yang membeli.
bab pinjaman, bab dhaman. Ni yang sewa-sewa rumah. Banyak tak betul ikut cara Islam. Sebab yang duduk dalam rumah sewa, bila berlaku kerosakan dalam rumah sewa, penjamin dia siapa? Tuan rumah sewa ke yang sewa? Ada detail tu. Kita tuan rumah selalu kau bayar balik. Tak boleh. Dia kena tengok detail. Sebab kalau yang rosak itu rosak yang normal, maknanya perjalanan rumah semakin lama semakin dia jadi kuning ataupun terkopek apa sebagainya, itu tuan rumah penjamin dia betulkan balik. Dia kena selesaikan. Kalau tak dia menzalimi orang bayar sewa. Lepas tu kalau perbuatan yang melampau, barulah jaminan dia tu pada orang yang menyewa. Contohnya rumah tu tempat untuk kita beristirahat, dia pergi buat kilang kat rumah tu. Yang itu penyewa kena jamin. Ada rumah-rumah kadang dia sewa, dia buat restoran dekat dalam tu. Dia catering, dia buat dalam rumah tu. Yang tu penggunaan melampau. Habis hitam semua. Habis hitam siling ni macam mana Ustaz? Kami ketua rumah. Dah, yang sewa rumah. Tapi sekarang ni habis mengarut. Yang sewa pun bila dah malam, dah bertimbun-timbun tak bayar-bayar, tiba-tiba tengah malam dah hilang. Tuan rumah melanu. Macam mana aku nak bini dua ni, dia kata. Yang sewa lagi bila nak kumpul duit. Seraput dulu dunia ni tuan-tuan. Tu pasal kalau kat dunia ni kita nak tenang, nak tenang dengan ilmu dan agama dan amal tu. Ilmu dan amal, dia mari tenang. Au gharasa nakhlan, dia kata apa ni? Gharasa nakhlan au bana masjidan. Atau bina masjid. Allah, ini paling mulia kali bina masjid. Bila sebut masjid di sini, kalau kita tengok hadis ni, bila sebut masjid di sini dia bana masjidan. Bila sebut masjidan dia tu nakirah kat situ. Bila sebut nakirah, mana-mana masjid iaitu tempat sujud. Di sini lebih umum. Maknanya musalla ni juga termasuk dipanggil masjidan. Tu dia. Masjid tempat orang solat. Dia ada masjid jami', masjid ada jami'. Sini sembahyang 5 waktu istiqamah tak? Istiqamah. Walaupun dia makmum tak banyak, tapi istiqamah buat. Yalah kalau zuhur kan orang kerja, tak ada. Zuhur ada orang sembahyang. Ada imam makmum. Siapa? Imam dengan tok siap. Ada orang dia. Banyak orang pencet rasa sini. Jadi bila ada macam tu, dia masjid ghairu jami', dia masuk dalam. Ya? Tak. Dia masjid ghairu jami', tak boleh tahiyat masjid. Dia yang boleh tahiyatul masjid, masjid jami'. Bila sebut masjid jami' apa? Ada sembahyang 5 waktu, ada sembahyang Jumaat. Kerana itu yang berlaku kekeliruan sikit pada masjid orang panggil surau Jumaat. Orang bila tanya saya kata, awak ni nak beramal sangat ke? Saya tanya dia, awak tanya ni awak nak beramal sangat ke? Dia kata, saya memang kalau boleh nak beramal lah sungguh. Kalau nak beramal buat tahiyatul masjid, sebab tu masjid jami'. Tapi dia nama musalla. Dah awak nak beramal tak ni? Nak ambil yang beramal. Boleh. Sebab tu masjid jami'. Kalau yang datang tu saya nak tanya, Ustaz, saya tak pernah semayang pun tahiyatul masjid sebab selalu mari lewat. Jadi yang itu tak perlu sembahyang tahiyatul masjid. Sebab salah satu khilaf ulama, salah satu masjid ni diwartakan masjid mesti melalui mufti atau qadhi. Jadi kat situ kurang dekat musalla solat Jumaat ni. Surau Jumaat ni kurang dia kat situ. Sebab mufti atau qadhi dia tidak warta ini masjid orang panggil. Oleh mana? Jadi kat situ ada sebahagian kata tak perlu nak sembahyang, tak boleh nak sembahyang tahiyatul masjid. Cuma kalau orang tanya saya secara privasi, saya kata betul nak beramal, jadi kita ambil pendapat yang paling kuat juga sebenarnya, iaitu bila masjid jami', maka dia itu ada sembahyang Jumaat, tafsiran dia sembahyang Jumaat dan ada sembahyang 5 waktu, maka dia boleh tahiyatul masjid. Sini sembahyang Jumaat tak ada. Ya, samalah hukum masjid. I'tikaf, tahiyatul masjid boleh. Itu pasal ada satu tempat saya pernah pergi, dia surau Jumaat tapi dah tulis besar lagi, nawaitul i'tikaf dia tu. Yang ni saya kata, saya rasa orang kat sini ni orang jadi mengaji ni, dia berani bubuh situ tu. Jadi tak ada masalah sampai sekarang tu ada. Ya khair insya-Allah. Khilaf tu rahmat, jangan nak bergaduh. Dia masalahnya tak boleh. Awak ni macam mana ni kata sebenarnya tak boleh Ustaz, kalau tak boleh tak boleh lah. Rupanya pergi masjid pun dia tak niat i'tikaf. Tahiyatul masjid pun tak buat, dia suka bercakap, berdebat. Itu pasal ilmu ni nak kena amal, bukan nak berdebat.
Baru naik cahaya kat muka, bila orang tengok tu berasa nampak Allah, nampak Allah, maksudnya nak dekat dengan Allah, nak dekat dengan Rasul. Ini tengok muka serabut je nak gaduh. Baik. Awarasa mushafan, ataupun mewariskan mushaf. Bila sebut mewariskan mushaf, bila sebut waris, maknanya mushaf kita wariskan pada orang. Itu makna yang pertama. Maknanya mushaf yang kita duk guna kita bagi. Dan satu lagi membawa maksud mewakafkan Quran. Iaitu Quran kita wakafkan. Oh, dekat Mekah dengan Madinah banyak dah. Wakaf dia kata kita. Alah tuan-tuan senang. Tuan-tuan beli Quran apa sebagainya, pergi masjid tu tinggal kan. Niat wakaf. Selesai masalah. Tak payah bagi yang kat tepi jalan. Itu lagi yakin. Kan ada jual kan kat kedai kan? Tapi beli yang serupa dengan Masjidil Haram punya lah. Jangan beli warna biru lah. Ataupun warna hijau, warna pelik-pelik ni, warna merah. Lepas tu letak kat situ. Jadi orang tu susun hijau-hijau, ada merah ni. Dia ambil, dia bakar tuan-tuan. Kalau dia tak guna, dia bakar. Dengar sana. Jadi cari yang serupa situ lah. Lepas tu niat wakaf. Bagus ni kalau boleh buat banyak-banyak. Cuma tengok tempat. Macam kat Masjid Haram tu insya-Allah baguslah, sebab memang orang banyak baca Quran. Yang tak pernah baca Quran Malaysia pun kat situ baca juga. Teruk-teruk baca dah berapa juzuk dah, baru satu muka. Daripada pagi sampai petang. Tak pernah baca kat Malaysia. Kat situ nak baca. Tapi baguslah, better than nothing. Tapi setahun sekali baru baca, berat. Gitu. Cuba buat tiap-tiap hari satu juzuk tak boleh, berat sangat tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, berat sangat ke tuan-tuan satu hari satu juzuk? Tuan-tuan pernah buat masa tak? Handset tuan-tuan canggih kan? Ada yang masa tu kan? Tuan-tuan pernah tengok tak tuan-tuan baca satu juzuk? Yang boleh baca lah, yang boleh baca. Ni saya tanya yang boleh baca dulu. Tak lama tuan-tuan satu juzuk. Satu juzuk tu saya tak sampai setengah jam tuan-tuan. Saya baca lah. Satu juzuk tak sampai setengah jam. Setengah jam tuan-tuan. Satu hari ada berapa jam tuan-tuan? 24 jam lah. Kalau paling kurang pun 12 jam. Setengah jam ya. Ada 11 jam setengah lagi. Takkan tuan-tuan buang air besar sampai 11 jam? Takkan tuan-tuan makan sampai 11 jam? Tuan-tuan kat tempat saya kerja Ustaz. Boleh sikit-sikit. Kat tempat kerja tu kan ada rehat waktu dia. Lepas pengajian tu duduk tak ada buat apa-apa, bacalah sikit. Kalau kerja pun sampai pukul 6 aja atau pukul 5, lepas tu balik tu bacalah sikit malam, setengah jamnya. Berat tuan-tuan, sebelum mati ni kalau boleh latih diri sikit. Latih diri sikit. Setengah jam tak boleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, paling kurang 10 ayat baca. Satu juzuk 30 hari, 30 juzuk. Khatam. Lepas tu buat khatam Quran. Baca qul Allah, bismillahirrahmanirrahim, wadduha, wal laili idza saja, sampai doa mustajab tu masuk khatam. Mustajab semua. Kami tiap-tiap bulan buat kat pondok. Saya aturkan orang dewasa, dia orang baca Quran, khatam setiap bulan, khatam hujung bulan. Sebab doa sangat mustajab ketika tu dengan hadis-hadis ni. Kita baca. Doa masa tu doa insya-Allah makbul. Buat tu boleh cuba tuan-tuan. Yang tak boleh baca, belajar sekarang. Baca. Ambil masa. Malu Ustaz jumpa Tuhan esok. Tuan-tuan tahu tak ada sekarang ni yang masuk daripada kubur, start dia masuk kubur sampai sekarang kena azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kiamat. Ada setengah daripada kita yang masuk kubur sampai sekarang nikmat. Luas kubur dia dan di hujung kaki dia nampak pintu syurga yang dia nak masuk. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Dan masuk situ tak boleh keluar dah. Ingat pesan saya untuk diri saya dan tuan-tuan. Dan masuk tu dah tak ada peluang. Banyak dah sahabat kita mati dah. Dah kan? Kita apa cerita? Nak masuk terus diazab tu. Dah lah diazab, lepas tu duk tunggu pula nak masuk neraka. Na'udzubillah. Kecuali dapat syafaat. Tapi tak boleh duk harap lah. Sekarang ni tengah hidup ni buat. Kalau boleh jadi orang beri syafaat, bukan orang terima syafaat. Jadi orang yang memberi syafaat soal kiamat. Kalau hadis Sayyidina Uthman, riwayat Imam Sayyidina Uthman, yashfa'u yawmal qiyamah thalatha. Di kiamat memberi syafaat 3 golongan. Yang ni syafaat besar. Al-anbiya wal ulama wasyuhada. Ni 3. Iaitu para nabi, para ulama
dan juga para syuhada. Kalau Abi Sa'id Al-Khudri dia sebut yashfa'u, inna rajula yashfa'u yaumal qiyamah. Dia sebutkan di akhirat nanti ada setengah manusia yang, segelintir manusia yang inna rajula yashfa'ul asabah, ada yang boleh syafaat satu keturunan, satu keluarga. Allah bagi. Kemudian wa inna rajula la yashfa'ul qabilah, ada yang boleh syafaat qabilah. Saya pernah sebut adin. Qabilah ni satu orang panggil keluarga besar. Jadi kalau kita ni tak ada qabilah, maknanya kita boleh syafaat untuk satu sesi 7 ni boleh syafaat satu sesi 7. Kecuali orang-orang yang melawan dia, orang-orang yang tak iktiraf dia, orang tak apa dengan dia, dia hak dia, Allah bagi kau nak syafaat. Wa inna rajula la yashfa'u thalatha, ada yang boleh syafaat 3 orang besok hari kiamat. Wal rajulai, dia boleh syafaat 2 orang, ada yang boleh syafaat 2 orang. Wal rajul, dan ada yang boleh syafaat seorang. Yang syafaat seorang ni ulama bahas iaitu sahabat baik. Dia rapat dengan dia bila masuk syurga dia tarik seorang kawan rapat. Itu pasal kita ni kalau pergi mengaji tu mutafsir, dia ada tafsir. Kita ni tuan-tuan abdun, betul tidak? Abdun ni kalau tuan-tuan mengaji, abdun ni dia ada 2. Satu, abdun ni singular, dia punya plural ada 2. Satu abdun ibadun, ada satu abdun abidun. Tuan-tuan ni abdun ibadun ke abdun abidun? Dia kat bumi ni, atau muka bumi sekarang ni ada ibadun dan ada abidun. Hamba, dua-dua hamba, tapi bila orang panggil jamak dia ibadun dengan abidun. Kita ni ibadun, kalau abidun ikan. Apa maksud ibadun? Iaitu hamba-hamba Allah yang ada free will, tapi dia paksa diri dia untuk pilih jalan yang Allah nak. Dia pilih jalan yang kebaikan yang boleh sampai pada Allah. Kalau abidun, dia tidak ada free will. Allah cipta dia macam tu, macam itulah dia sampai akhir. Ikan, dia tak pernah buat masalah atas muka bumi. Hatta singa pun tak buat masalah atas muka bumi. Allah cipta dia macam tu. Burung tak ada buat masalah. Yang buat masalah ni kita. Tapi hamba kita ni ibadun, kita tetap nak pilih apa? Nak pilih yang jalan tak baik. Itu pasal hari akhirat besok Allah kata cubalah tahan api neraka. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kita ni ibadullah. Itu pasal dalam Quran tuan-tuan tengok, kalau jamak kita semua ibadun, bukan abidun. Sebab bila sebut abidun, iaitu yang tak ada free will. Salah satu yang bila kita panggil abid ni, iaitu jamak kepada hamba-hamba sahaya. Hamba-hamba sahaya tu, kan, kita panggil dia punya jamak dia abid, bukan ibad. Itu pasal bahasa Arab ni kita tengok, Allah pilih bahasa Arab ni bukan sesaja nak pilih. Allah tahu kelebihan. Itu pasal macam akikah. Akikah ni dia datang daripada Aqqa ya'uqu. Dia ada 2. Aqqa ya'uqu akan, Aqqa ya'uqu aqiqatan. Dia lain. Kalau Aqqa ya'uqu akan, derhaka ibu bapa. Kalau Aqqa ya'uqu akan aqiqatan, yang itu akikah. Dan akikah ni nama rambut yang baru lahir tu. Jadi bila buat akikah, salah satu yang main dia kena cukur rambut. Rambut tu nama dia akikah. Buang rambut tu. Ini kau kambing kau bagi, rambut tak nak cabut. Takut nanti tak tumbuh, Ustaz. Aku cabut bulu hidung kau tu. Orang dah suruh cabut tu cabut pula. Cukur. Jangan risau, tak luka, insya-Allah. Tarik pelan-pelan, pakai cukur jambang tu. Saya cukur anak kepala saya, kepala anak saya pakai tu ya. Pakai apa tu? Apa tu? Apa orang panggil nama dia? Jilet tu. Yang kita beli tu yang RM1 tu. Yang plastik tu. Tarik je. Selesai. Susah. Saya cukur rambut saya sendiri depan cermin. Itu RM1 pula. Nak kat belakang tu selalu ada masalah. Jadi saya buat macam ni, saya tarik, saya raba. Saya tarik, saya raba. Saya tarik, licin. Okey je. Boleh je. Ini kita semua nak senang. Mandi. Pakai satu shower sudah lah. Pusing ni. Pusing kau ni. Usahlah sikit. Pusing kau ni. Ini nak shower nak mudah. Atas ada. Sini ada. Orang salam ni. Banyak membazir air. Ni ada. Depan ada. Yang bawah tu yang aku tak tahan.
Bazir air. Lepas tu komplain pula tak ada air lagi. Kau bazir air. Baik. Baik. Warasa mushafan. Lepas ni bagi Quran. Beli Quran, cari. Kalau dekat surau-surau dah banyak, tak payahlah letak situ lagi. Dah tahu pula tempat tu orang tak banyak baca Quran. Pergilah hantar tahfiz-tahfiz. Kau anak rumah nak yatim kau, bagilah. Usahalah sikit. Naiklah kereta mahal tu. Pergi round cari rumah anak yatim. Pergi round cari tahfiz-tahfiz. Pergi cari. Nak pergi cari macam mana? Yang dijemput datang pun tak mari-mari. Ini masalah. Banyak tapi imam nanti saya nak jemput datang. Tak datang. Tapi jemput anak yatim jemput. Pergilah ujung-ujung bulan cuba buat amal jariah sikit. Ujung bulan bawa kereta. Ataupun sewa lori kawan letak beras dah tu. Sampai ni nak tak beras. Hebehnya berapa buat gitu dah. Boleh. Tak boleh. Kita sekarang ni ada macam-macam kereta. Apa tu? Kereta apa tu? Kereta yang ada boleh letak belakang tu apa tu? Apa tu? Sorento. Sorento pula. Bukan Sorento. Yang pick up tu. Yang boleh letak barang belakang tu. Apa nama dia tak? Saya tak ingat. Yang selalu hilang tu. Itulah tak bersedekah. Hilang. Allah kata aku dah bagi benda boleh letak barang hantar kat orang kau tak berat. Hilang. Masih hilang. Glamour tu kereta tu hilang kan. Tu pick up. Hilux. Tu Hilux. Fortuner. Fortuner ada belakang. Tak ada. Aku pun tak hafal nama-nama tu. Baik. Wariskan mushaf. Wa utaraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Atau meninggalkan anak lelaki yang mana memohon ampun bagi dia selepas mati dia. Maknanya anak ni jadi anak soleh lah. Meninggalkan anak yang soleh. Semua ulama kata waladan ni ada setengah terjemah anak lelaki. Ada setengah kata anak tu umum. Waladan di sini mau maksud lelaki perempuan. Doakan dia. Tapi yang paling kuat walad lelaki lah. Sebab dia kata rijal qawwamuna 'ala nisa. Contohnya tuan-tuan yang ada kat sini, ni ada lelaki, ada perempuan. Jadi saya panggil antum dengan lafaz dhamir untuk lelaki, maknanya termasuk perempuan. Jadi kan itu sebut waladan anak umum. Insya-Allah. Kalau rasa tak anu tu ambil anak angkat, ataupun tarbiyah anak-anak, anggap anak-anak sendiri, doakan, boleh. Bila kita meninggal, anak-anak kita yang kita sponsor di tahfiz, yang sponsor di rumah anak yatim, dia orang doakanlah insya-Allah. Kita ni bila ada masalah baru jumpa tok imam. Tak pernah pergi masjid, tak pernah pergi surau, baru datang minta doa. Payahlah macam tu. Sebab apa bukan apa. Alah ustaz, kan tok imam ni ikhlas. Memang ni baik ikhlas, tapi dia orang ni semua manusia. Dahlah serabut elang tak dapat lagi. Lepas tu kau tak datang-datang, tiba dah tak pernah datang, mari minta tolong pula. Jadi masalah. Itu dia. Rawahul Bazzar wa Abu Nu'aim fil Hilyah. Kitab Abu Nu'aim fil Hilyah ni cukup hebat ni, kitab Hilyah. Hilyah tu dia, Hilyah ni nama mula dia nama dia Hilyatul Awliya. Kitab tu nama dia Hilyatul Awliya, hiasan para wali. Dalam tu hadis berapa ribu hadis. Baca ribu tak silap saya. Imam Abu Nu'aim ni sezaman dengan Imam Syazili, Imam apa ni, Imam Sayyuti tak silap saya. Abu Nu'aim fil Hilyah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak kena faham bahawa kita ni umat Nabi Muhammad SAW dan hamba Allah. Cukuplah kita berhasad, berdengki. Buatlah yang berjuang, juanglah dengan keadaan yang telus di sisi Allah. Jangan main-main ya. Saya pesan kalimah-kalimah yang berkait dengan Allah jangan dibuat main. Walaupun benda tu kena pada tempat atau tidak kena tempat, kalimah redha, kalimah istiqamah, kalimah benda-benda yang Allah letak untuk baik. Jangan main-main. Sebab bab redha Allah ni Allah sebut dalam Quran, wa ridwanu minallahi akbar. Kalau kita ni rasa perjuangan kita betul, teruslah, sticklah. Kalau kamu rasa betul. Saya bukan apa, saya nak terang lah. Kadang nak dekat pilihan raya ni, anak-anak murid ramai tanya, kat kampung pun tanya saya. Saya mudah aja tu. Saya ni bukan politik. Saya ni guru pondok. Saya mengajar. Jadi bila orang tanya, Ustaz macam mana ni Ustaz? Kalau saya tak mau pilih apa-apa, Ustaz boleh tak? Tak boleh. Saya kata. Kena pilih. Sebab kita ni diletakkan hak untuk memilih, kena pilih. Kalau kita tak pilih dengan sebab kita tak pilih tu, tiba-tiba pemimpin tak boleh dipilih, berdosa kita. Jadi Ustaz macam mana ni? Nak jawapan pendek ke jawapan panjang? Saya mudah gitu.
Saya start gitu. Macam mana Ustaz nak sokong mana ni? Saya kata, pertama sekali kamu nak sokong mana tu kamu hak kamu. Kamu orang yang duduk kat Malaysia ni, orang tak buta, orang tak pekak, kamu dengar semua, kamu tengok semua. Tanya hati kamu, tengok, tanya ilmu kamu. Kalau kamu ada ilmu tu lagi selamat, tanya ilmu kamu. Kamu pilih lah, fikir. Tapi tak boleh Ustaz. Ustaz kena bagi saya tu, Ustaz macam mana? Awak tanya saya kah? Saya pilih mana kah? Saya pilih PAS. Habis Ustaz nak suruh saya pilih juga ke? Saya terasa tak berkenan PAS ni. Dah tadi kan saya kata awak pilih, kok suka kamu. Tapi Ustaz cakap tu macam Ustaz nak suruh saya. La ilaha illallah. Apa hal kau ni? Aku tak paksa pun kau. Saya pilih tu. Saya kalau nak mengundi, saya mengundi PAS. Itu yang saya pilih. Atas dasar apa Ustaz? Saya ni orang mengaji. Saya tengok yang mana paling kurang mudarat. Maknanya ada mudarat juga kan? Semua mana ada sempurna. Tak ada, semua ada mudarat belakang. Saya nak apa ni amanah. Terpulang lah. Terpulang lah nak amanah kata. Tapi Ustaz macam mana? Ustaz rasa okey tak? Tak okey lah saya kata. Mana boleh macam tu Ustaz? Awak ni nak paksa saya kenapa ni? La ilaha illallah. Saya punya hal lah. Awak punya hal lah. Saya nak UMNO Ustaz. Tak ada masalah. Khair insyaAllah. Semua orang akan ditanya besok hari kiamat. Kita pilih mana? Allah akan tanya. Jadi Ustaz pilih mana? Saya pilih PAS lah tadi. La ilaha illallah. Apa telinga tak tahu ke? Jadi Ustaz paksa ke tidak? Saya tak paksa. La ilaha illallah. Free will. Free will. Ibadun. Kau bukan abidun. Kau ibadah. Pula. Kayak gitu. Sebab saya bukan politik. Aku tak reti. Politik kalau kau ni pusing kau ni cakap ni. Saya tak reti yang tu. Saya berhenti mengajar ngongek kata. Tapi saya ada prinsip saya. Keluarga saya ada prinsip saya. Dan prinsip tu bukan datang atas nafsu, membabi buta. Kita tengok paling kurang mudarat. Sebab semua ada mudarat sekarang. Ada kekurangan. Tapi memilih mesti memilih untuk pemimpin negara. Itu lah. Selesai masalah jangan marah pula ni. Bukan apa nak dekat wilayah aku nak bagi pelepah Kalau orang tanya saya kata gitu. Saya kat pondok tu di AP kalau main mengaji pun saya terima. Mari nak mengaji, nak dekat dengan Tuhan, main mengaji. Nak suruh ikut kau, no way. Saya ada prinsip saya, main mengaji. UMNO mari pun saya tak ada masalah. Kita semua orang Islam. Bagi ilmu insya-Allah. Insya-Allah yang penting mudah-mudahan mati husnul khatimah. Amin. Jadi jangan sakit hati dengan orang, jangan apa. Itu hak kamu. Tapi semua akan ditanya. Itu saya. Ustaz tu bila cakap macam tu saya jadi takut lah. La ilaha illallah. Pula dah kalau kamu yakin nak takut buat apa? Tapi Allah akan tanya saya kiamat. Jadi Ustaz pilih mana? Saya pilih itu lah. Jadi Ustaz rasa selamat? Yalah ikut ilmu saya mengaji insya-Allah selamat lah. Habis saya tak selamat lah. Saya tak kata. La ilaha illallah. Dia paksa juga aku ikut dia. Itu aku nak cekik tu. Jadi jangan don't ask lah. For the first place jangan tanya. Dah senang selesai masalah. Tapi kita kena beritahu lah kalau kita mengaji apa sebab kita jangan. Jangan sebab tuan-tuan dunia ni dia berubah-ubah nanti. Kita takut ni. Kita di zaman fitnah sekarang. Jadi hati-hati molek, pegang saja. Istighfar setiap jangan tinggal. Ulama kata akhir zaman ni para habaib kata istighfar jangan tinggal, selawat jangan tinggal. Lepas tu 10 kahfi awal, 10 kahfi akhir. Tu paling ringan. Kalau boleh kahfi seluruh. Kami kat pondok setiap waktu 10 kahfi awal, 10 kahfi akhir. Itu dalam Sahih Imam Ahmad. Kita mudah-mudahan selamat perjalanan. Kalau boleh baca seluruh surah Kahfi, itu lebih afdal. Lepas tu yang ketiga, jangan hina ulama. Walaupun kita tak bersepahaman dengan dia, tutup mulut. Hina jangan. Sebab dia orang tu kalau silap apa sebagainya setakat tawa lauk aja. Itu orang panggil masalah ijtihad. Contoh, macam Imam Nawawi, dia berpegang ijtihad dia bahawa kezaliman mesti ditentang. Golongan habaib banyak berpegang ijtihad sahabat juga, iaitu bila zaman fitnah maka jangan campur semua. Itu ijtihad. Itu hak dia nak pegang ijtihad. Tapi jumhur ulama dia pegang kalau ada kezaliman kena perbetulkan walaupun di zaman fitnah. Tapi ada ijtihad setengah sahabat bila sampai zaman fitnah, bila Nabi ajar, bila tahu bila sampai zaman fitnah, maka zaman tu nak mari mengaji, mari datang, tak mari aku tak cari. Orang buat apa-apa tak campur. Maknanya engkau datang mengaji, datang mengaji. Datang apa ni? Ulama ni bila orang main mengaji, mengaji. Tak nak mengaji sudah. Tak diajak, tak dianu sebab ni zaman fitnah. Sebab bila kita approach dia jadi fitnah.
Betul tidak? Bila kita buat macam-macam jadi pindah. Jadi ulama ni dia duduk satu tempat, main mengaji. Tak nak mengaji balik. Itu antara ijtihad sahabat. Walaupun ada sebahagian ulama tak terima benda tu. Ya khair, itu masalah ijtihad khilaf. Orang bergaduh pasal apa? Jadi ustaz pegang yang mana? Saya pegang ini. Kenapa? Kenapa? Saya nak tanya kenapa yang itu? Dah aku mengaji, aku nak pegang yang ini. Kenapa? Saya nak pegang yang itulah. Boleh, tapi kamu faham tak berjalan? Ustaz ni cakap macam tu supaya saya pening lah tu. Saya pening lah. Pening. Kata. Itulah mengaji tak mau. Jadi mudah-mudahan khair insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita selamat semua insya-Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tunzi'ul mulka mimman tasha'. Mudah-mudahan Allah pelihara kita biar kena Allah, kena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perjalanan kita baik. Benda yang mendatang kat atas muka bumi ni, kerajaan apa semua tu benda mendatang semua. Yang last kali kita nak sampai pada Allah. Allah kata hari kiamat besok apa? Walimanil mulkul yaum. Allah kata hari ini kerajaan siapa ini? Lillahil wahidil qahhar. Hari itu, hari kiamat tu kerajaan hanya untuk Allah yang satu yang memaksa ketika itu. Kau orang besok hari kiamat, kita semua hari kiamat besok dah tak jadi ibad. Semua jadi abid, tidak ada free will. Yang masuk neraka, masuk neraka. Tak boleh buat pilihan. So, tengah ada boleh free will ni, fikir elok-elok. InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna bi nuril fahmi. Dan muliakan kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi. Dan bukakan kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Dia hiasi kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhum. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati, wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sum. Dan perpisahan kami selepas ini perpisahan terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi mudah-mudahan Islam semakin